5 kasus pembunuhan paling kejam yang pernah berlaku di Malaysia. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bantu saya tekan butang subscribe, like dan share video ini. Terima kasih. Kebiasaannya seperti ini mempunyai banyak tanda tanya dan persoalan yang tidak mampu dijawab. Apatah lagi selepas dibuktikan berlakunya pembunuhan, makin banyak pula kabar angin yang membuatkan kita kurang jelas tentang apa yang telah berlaku. Berikut adalah 5 kasus pembunuhan paling menggemparkan yang telah berlaku. Ada yang berjaya diselesaikan dan ada yang masih lagi terbuka perbicaraannya sehingga ke hari ini. 1. Pembunuhan Datuk Sosilawati Lawia. Hilang sebelum dijumpai abu mayatnya, Datuk Sosilawati dan 3 orang lagi lelaki yang juga kumpulan pembantunya meninggal dunia dibunuh lalu tubuh mereka dibakar. Sisa mayat keempat mereka dijumpai berdekatan morib. Selepas suspek telah membuang abu mayat mereka dalam sebuah sungai. Hasil siasatan, pihak polis berjaya menemui jam tangan milik Datuk Sosilawati pada salah seorang suspek. Diambil oleh suspek sebagai kenang-kenangan. Jam tangan itu menjadi bukti kukuh keterlibatan mereka dalam pembunuhan. Motif sebenar pembunuhan dilaporkan berlaku karena suspek berhutang Rm 3 juta yang tidak mampu dibayar kepada mangsa. Pada bulan Mei 2017, 3 daripada 4 suspek dihukum gantung sementara seorang lagi dibebaskan. 2. Pembunuhan Kaniong. Wanita Cina berwajah comel bernama Kaniong diculik oleh seorang suspek bernama Ahmad Najib. Selepas mangsa membayar bayaran meletakkan kendaraan di Bangsar Shopping Center, kereta Kani dipandu keluar melanggar penghadang oleh Najib. Sudah nasib ada anggota polis Kani dan Najib dalam kereta, namun tidak mengesyaki apa-apa yang aneh melihat pasangan itu. Wanita malang itu dirogol sebelum dibunuh dengan pisau. Mayatnya dibuang ke dalam lubang pembentung di jalan raya. Keesokannya, Ahmad Najib kembali ke lubang tersebut untuk membakar mayat Kani. Hasil siasatan unit forensik menemui kesan air mani Ahmad Najib pada mayat Kani menjadi bukti kejadian tersebut. Ahmad Najib dihukum gantung dan hukumannya sudah selamat dijalankan pada tanggal 24 September tahun 2016 pada awal waktu subuh atas jenayah yang sudah dia lakukan. 3. Pembunuhan Nurin Jazlin. Ini antara kes paling menyayat hati karena melibatkan kanak-kanak tidak berdosa. Nurin Jazlin yang baru berumur 8 tahun diminta ke pasar pada 20 Agustus 2007. Malangnya, dia tidak pulang-pulang selepas itu. Selepas laporan polis dibuat, polis berjaya mendapatkan rekaman kamera litar tertutup yang menunjukkan Nurin ditarik masuk ke dalam sebuah van putih tidak lama selepas dia keluar rumah. Pada bulan Mei 2017, 3 daripada 4 suspek dihukum gantung sementara seorang lagi dibebaskan. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2007, polis mendedahkan 2 rekaman menunjukkan seorang lelaki menaiki motosikal meninggalkan bek tersebut di depan kedai sebelum sejam kemudian. Seorang perempuan berlegar-legar di depan bek tersebut yang kemudiannya dibawa pergi oleh 3 orang lelaki. Walaupun polis kita menggunakan bantuan FBI untuk menjelaskan rekaman tersebut, pihak polis masih gagal mengenal pasti suspek tanpa ada sebarang maklumat yang mampu membantu siasatan. Sehingga sekarang, kes ini masih belum selesai dan pembunuh Nurin Jazlin masih bebas. 4. Pembunuhan Altan Tuya. Dilaporkan terlibat sebagai juru bahasa dengan wakil kerajaan Altan Tuya Saribudibo menggunakan peledak C4 di sebuah kawasan hutan berdekatan puncak alam.
Sehingga sekarang tidak dapat disahkan motif sebenar pembunuhan tersebut berlaku walaupun kesnya sudah diselesaikan dan pembunuhnya didakwa. Dua anggota polis petugas berjaya ditangkap. Dua orang anggota polis bernama Sirul Azhar dan Azila Hadri telah pun dijatuhkan hukuman gantung atas pembunuhan tersebut. Bagaimanapun, Sirul Azhar sehingga sekarang mengatakan wujudnya konspirasi untuk menjadikan dia kambing hitam bagi menutup kes tersebut. Beliau sempat melarikan diri ke Australia sebagai individu yang berlindung di bawah suaka politik. Ketika ini dia masih diburu kerajaan kita. 5. Pembunuhan Datuk Mazlan Idris. Datuk Mazlan Idris, seorang ahli Dewan Undangan Negeri Pahang, berusaha mendapatkan khidmat seorang bomoh wanita bernama Mona Fandey. Bagi menguatkan lagi pengaruh politik beliau dalam menghadapi pilihan raya. Atas permintaan itu, Datuk Mazlan diminta hadir ke rumah Mona untuk menghadiri satu upacara ilmu hitam beliau. Dia diminta berbaring, sebelum yang boleh membantu kepalanya dipenggal dengan kapak oleh pembantu Mona. Mayat Datuk Mazlan dikerat kepada 18 bagian dan kulitnya disiat. Tebisan badan Datuk Mazlan ditanam di sekitar kawasan rumah Mona Fandey bagi menghilangkan bukti. Dengan uang Rm300.000 yang dibawa oleh Datuk Mazlan sebagai bayaran, Mona Fandey telah pergi membeli kereta Mercedes-Benz dan juga membuat penampilan baru pada wajahnya. Selepas laporan kehilangan Datuk Mazlan dibuat, Juraimi sendiri yang juga pembantu Fandey membuka cerita kepada pihak penyiasat, membawa kepada penemuan badan Datuk Mazlan di kawasan rumah Mona. Mona, suaminya Afandi dan Juraimi yang membantu pembunuhan ditahan sebagai suspek utama. Perbicaraan berlangsung dan semuanya dihukum gantung oleh pihak mahkamah selepas terbukti menyebabkan kematian Datuk Mazlan. Pada tanggal 2 November tahun 2001 ketiga mereka digantung di penjara Kajang. Kumpulan individu yang hadir menyaksikan perkara tersebut mengakui riak wajah mereka bertiga tidak ada sedikit pun kelihatan menyesal melakukan pembunuhan tersebut. Sekian 5 pembunuhan yang pernah mengemparkan rakyat Malaysia pada ketika itu. Sekian dan terima kasih.